Okey, cikgu rasa kita dah boleh teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Tahniah cikgu ucapkan kepada yang masih setia untuk join, untuk sertai kelas PDPR melalui Google Meet. Okey, so untuk hari ini aktiviti utama adalah untuk membincangkan mengenai jawapan yang ada dalam modul sains bab 1 yang telah awak dapat, yang telah awak ambil dekat sekolah, di Dewan Sekolah lah. So kepada yang masih belum ambil, cikgu harapkan masih belum terlambat untuk awak ambil modul dan cuba buat sendiri. Okey, sebelum kita pergi kepada aktiviti perbincangan pada hari ini, ada tak apa-apa masalah mengenai PDP yang kita jalankan semalam? Ada soalan nak tanya ke, ada benda yang tak boleh buat ataupun tak faham? Terutamanya mengenai macam mana awak nak bina modul. Tak ada eh? So link untuk awak hantar tugasan cikgu dah sediakan dekat group lah. So, tak payah WhatsApp personal, upload saja bahan tugasan dekat pautan Google Form yang cikgu sediakan. Alright. So kita teruskan dengan aktiviti perbincangan. So masing-masing bersedia. Alright. Untuk bab 1 dia agak panjang lah. Dia banyak berkaitan dengan struktur dan juga gambar rajah yang ada dalam badan manusia. Okey, bab 1 rangsangan dan gerak balas. Okey, untungnya dalam modul ni cikgu sediakan sekali, sertakan sekali nota ringkas atau nota padat untuk awak jadikan sebagai rujukan. Okay, in case kalau nak pergi mana-mana tak ada buku teks ke, so tak ada alasan. Untuk modul ni cikgu dah sediakan nota ringkas untuk awak menjawab soalan. Okay, kita terus pergi kepada latihan 1. Okay, latihan 1. Nyatakan dua bahagian utama yang ada dalam sistem saraf manusia. Okay, so jawapan yang pertama adalah sistem saraf pusat serta sistem saraf periferi. Okay, so kita tengok balik dekat mana sistem saraf pusat, dekat mana sistem saraf periferi. Okay, ni saraf pusat, saraf periferi yang banyak berangkai ni lah, yang banyak kompleks ni adalah sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ni yang menjadi controller bagi kita punya sistem yang ada dalam badan manusia yang melibatkan otak dan juga saraf tunjang. Okey, soalan seterusnya. Awak boleh tanda sendiri ya jawapan. Okey, soalan nombor 2. Cikgu besarkan. Okey. Apakah tindakan terkawal? So dekat sini biasanya dalam exam dia akan bagi 2 markah lah. Satu untuk maksud, satu lagi untuk contoh. Okey. So jawapannya adalah tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan berlaku mengikut kehendak seseorang. Sekejap. Okay. So kalau dalam exam sebenarnya awak boleh buat secara short form je jawapannya. Okay. Kalau untuk pemarkahan dalam PT3, jawapan yang cikgu kurungkan ialah tindakan yang disedari. Ni pun dah kira dapat 1 markah. Ataupun tindakan yang berlaku mengikut kehendak seseorang. So salah satulah. Okay. Salah satu jawapan cikgu jumpa dah kira 1 markah. Soalan yang kedua. Berikan satu contoh tindakan
terkawal. So apa-apa saja yang kita sedar, apa-apa saja yang kita boleh kontrol, nak buat ke tak nak buat. So contoh, membaca, berlari, menari, bermain bola ataupun menjawab soalan. Okay, benda ni awak boleh pilih sama ada nak buat ataupun tak nak buat. Okay, 2B. Apa pula maksud tindakan luar kawal? Okay, soalan pertama, maksud tindakan luar kawal. Jawapannya adalah tindakan automatik yang berlaku. Kalau awak jawab setakat ni saja pun dah kira 1 markah. Okay, berlaku tanpa disedari. Contoh, kita tak sedar, kita tak boleh kontrol benda tu berlaku. So, pernafasan kita tak boleh kontrol, degupan jantung kita tak boleh kontrol, rembesan hormon pun kita tak boleh kontrol. Okay, ada contoh lain ke selain daripada jawapan yang diberi? Yang awak rasa, awak yakin jawapan awak ni betul? Ada? Cikgu, Ya. kalau tangan tersentuh cek air panas tu kira tak terkawal ke? Kalau air panas. Kena cek air panas ke? Air panas tidak akan luar kawal sebab dia secara apa ni? Reflex. Refleks secara automatik. Okay. Soalan seterusnya. Apakah yang berlaku sekiranya seseorang mengalami kecederaan otak? So, bila berkaitan dengan otak, dia merupakan, kita panggil apa? Saraf apa? Benda berkaitan dengan saraf apa? Saraf pusat. Saraf pusat. Okey, apa yang berlaku sekiranya seseorang mengalami kecederaan otak ataupun dia punya saraf pusat dia tak boleh berfungsi dengan baik? Okey, apa yang berlaku? Sel saraf dalam otak manusia yang cedera tak dapat mentafsir impuls. Dia macam komputer lah. Otak kita ni macam prosesor dalam komputer. So kalau rosak prosesor, maksudnya komputer kita tak boleh berfungsi lah. Tak boleh nak buat apa tugasan. Sama juga dalam otak, di mana sel saraf dalam otak tak dapat mentafsir. Okay? Tidak dapat mentafsir impuls daripada efektor dan tidak dapat menghantar impuls ke efektor. Maksudnya dia tak boleh baca apa dia rangsangan dan tak boleh memberi gerak balas yang sesuai. Oleh itu, orang yang mengalami kecederaan otak tak dapat melakukan tindakan terkawal atau luar kawal yang melibatkan otak. Okay, tak ada respon lah. Tak boleh bagi respon yang sesuai. Sebab rangsangan yang diterima pun dia tak boleh baca ataupun tak boleh faham. Okay. Seterusnya, soalan nombor 4. Adik terdengar bunyi kucing mengiau lalu berjalan ke arah bunyi itu. Apakah gerak balas ini? Satu tindakan terkawal atau tindakan luar kawal? Okay, so kat sini dia dah tanya satu soalan. So soalan nak balas. Okay, so kat sini dia dah tanya satu soalan. So soalan dia tanya, adakah ini tindak balas terkawal atau luar kawal? Apabila dia terdengar bunyi kucing mengiau lalu berjalan. Okay, dia dengar bunyi, lepas tu terus berjalan ke arah bunyi itu. So jawapannya adalah tindakan terkawal sebab dia boleh pilih sama ada dia nak berjalan ke arah bunyi tu ke ataupun dia terus nak berlalu pergi ke tempat lain. Okay, dia boleh pilih. Itu maksudnya tindakan terkawal. Okay, dah settle soalan 1. Soalan 2, lukiskan peta alih untuk menunjukkan urutan aliran impuls saraf bagi gerak balas tersebut. Okay, so bila kata peta alih, kita kena ingat kena ada rangsangan. Okay, kena ada rangsangan.
dan mesti ada dia punya gerak balas lah ataupun tindak balas. Okay, so masa kucing mengiau adalah rangsangan. Okay, siapa yang kesan? Kesannya adalah A factor yang ada pada telinga ataupun deria ataupun reseptor yang ada pada telinga. Okay, dia dapat maklumat ni, kemudian dia akan terus hantar kepada otak melalui impuls saraf. Impuls saraf ni maksud dia macam wire-wire lah. Dia punya kabel-kabel untuk pergi ke otak. Otak akan proses apa maklumat yang diterima, apa yang perlu dibuat. Okay. Bila dia dah tahu apa yang perlu dibuat ataupun apa gerak balas yang perlu dilakukan, dia akan hantar balik maklumat ni melalui impuls saraf kepada efektor. Okay, efektor ni maksudnya apa yang akan berlaku, siapa yang akan buat. So kalau kat sini otot kaki lah, di mana otot kaki akan berjalan ke arah bunyi. Okay, itu beza di antara A factor dengan E factor. Efek. Efek tu maksudnya memberi kesan. Alright. So dalam soalan PT3 dia ada macam biasalah, dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. So bahagian A biasanya melibatkan soalan objektif dan soalan objektifnya bukan sekadar soalan objektif lah. Jangan ingat boleh tembak sesuka hati lah. Dia punya jawapan mungkin akan sama. So kena berhati-hati. Contoh soalan 1, kaji maklumat di bawah. Okay, J otak, L saraf tunjang, K saraf spina, M saraf kranium. Antara berikut yang manakah mewakili sistem saraf pusat? So tadi kita dah bincang sistem saraf pusat mesti melibatkan saraf yang utama ataupun dia adalah controller. Okay. Antara yang berikut yang manakah mewakili sistem saraf pusat? So bila dia yang paling utama, dia yang paling penting, dia yang mengawal segala-galanya, maka struktur utamanya adalah saraf tunjang dan otak. Okay, saraf tunjang dan juga otak. Okay, soalan nombor 2. Raja menunjukkan sistem saraf manusia. A, B, C dan D. Yang manakah merupakan saraf spina? So jawapannya adalah C. Okay, spine. Okay, antara yang berikut, yang manakah komponen sistem saraf pusat? Antara yang berikut yang manakah merupakan komponen sistem saraf pusat? Okay, sama macam soalan 1 tadi, dia adalah otak. Nombor 4. Pernyataan manakah yang betul mengenai reseptor ataupun sesuatu yang dia yang akan terima rangsangan. Okay, reseptor. Sama macam reception lah, reception. Kalau pergi hotel, pergi mana-mana resort atau bercuti, pergi mana-mana kaunter, orang pertama yang sambut awak dekat hotel adalah receptionist. So receptionist ni macam penerima pertama, orang pertama yang awak akan hadap dekat mana-mana tempat awak pergi. So pernyataan manakah yang betul mengenai reseptor? Okay, kita semak satu persatu. A, kelenjar yang merembeskan hormon. Sel yang menghasilkan gerak balas. C, kelenjar dan otot adalah contoh rangsangan tertentu. Ataupun D, sel yang khusus untuk mengesan rangsangan. Okay, kita ingat balik, reseptor ni adalah seperti receptionist.
Reset. Betul ke je ni? Yang ada kat kaunter tu. Okay. So, jawapannya adalah D. Sel yang khusus untuk mengesan rangsangan. Okay. Sel yang khusus untuk mengesan rangsangan. Okay. Nombor 5. Maklumat manakah yang melibatkan sistem saraf pusat? Okay, sistem saraf pusat, kita ingat balik, dia mesti melibatkan otak. So, bila melibatkan otak, dia kena proses dulu semua maklumat yang dia terima. Baru boleh dia buat apa-apa tindakan yang sesuai. Okay, maklumat manakah yang melibatkan sistem saraf pusat? Adakah A, dia kena fikir pertumbuhan nak besar macam mana? Adakah saraf pusat kena fikir berapa jumlah air dalam badan, berapa jumlah gula dalam badan? Okay, so secara tepat jawapannya adalah tindakan terkawal. Dia hanya bekerja ataupun dia hanya menguruskan apa-apa tindakan yang boleh dikawal sahaja. Kalau tindakan luar kawal, dia tak melalui otak. Okay, dia tak melalui otak ataupun dia takkan tanya otak apa keputusan yang akan dia ambil. Okay, so sistem saraf pusat adalah tindakan terkawal. Nombor 6. Rajah menunjukkan sistem saraf manusia yang mengawal koordinasi. Koordinasi ni macam biar dia boleh bergerak dengan seimbang dan sekata. So, apakah X? X ini adalah saraf spina. Soalan nombor 7. Rajah menunjukkan satu lintasan impuls. Antara tindakan berikut yang manakah melibatkan lintasan impuls itu? Okey. Antara tindakan berikut yang manakah melibatkan lintasan impuls itu? Okey, dia akan pergi dekat reseptor. Lalu dulu hantar maklumat apa tindakan nak kena buat. Lepas tu baru dia kembali semula kepada efektor ataupun apa kesan yang akan dia buat lepas tu. So, kalau kat sini kita semak satu persatu. Menelan makanan, berjalan di atas tali yang diregangkan, mengedip mata untuk mencegah habuk masuk, ataupun menari dengan iringan muzik. Okay. So, bila perhatikan, dia ada tak melalui otak? Dia tak ada melalui otak. So, bila dia tidak melalui otak, maksudnya dia adalah suatu tindakan yang luar kawal. Okay, contoh, menelan makanan. Awak boleh kontrol. Nak kena, bila makan, nak telan ke nak muntahkan balik ataupun nak keluarkan balik. Berjalan di atas tali yang diregang. Kita boleh nak berjalan ke tak nak. Okay. D, menari dengan iringan muzik. Kita dengar muzik. So, kita ada pilihan nak menari ataupun tidak menari dengan iringan muzik. Tapi kalau C, mengedip mata untuk mencegah habuk masuk. Habuk masuk dalam mata, awak sempat tak fikir? Nak tutup mata ke nak buka je mata? Tak sempat berfikir. So, bila tak sempat berfikir, maksudnya dia tak perlu tanya kepada otak. Apa yang perlu dilakukan apabila ada rangsangan habuk daripada luar masuk ke dalam mata. Okay, soalan nombor 8. Rajah menunjukkan laluan impuls dalam tindakan terkawal. Okey, laluan impuls dalam tindakan terkawal. Okey, kita ingat balik, kalau terkawal maksudnya kita boleh kontrol. So, bila kontrol mesti melibatkan otak ataupun mesti diproses. Dia mesti tanya keputusan dulu. Okey, contoh kalau dekat rumah, kita nak buat apa-apa keputusan, kita kena tanya siapa?
Okay, kita kena tanya siapa orang yang paling besar dalam rumah kita. Contoh, kita ada ayah ataupun kita ada ibu. So mesti Mak. kita mesti tanya seseorang yang paling besar atau paling berkuasa dalam rumah. Okay, so kalau dalam badan kita, tindakan terkawal, kita akan tanya otak dulu. Otak ni dia cakap boleh ke tak boleh? Nak buat apa ke tak nak buat apa? Okay, so kita tengok balik peta alih. Ada rangsangan yang diterima, dikesan oleh saraf-saraf deri ataupun reseptor. Kejap ya, Sarvish ada masalah nak masuk Kejap. Sekejap ya, Sarvish. Dah masuk belum? Ya. Sarvish. Okey. Okey, Sarvish. Alright. Sarvish dah masuk. Okay, kita Ya, okey. sambung lagi tadi. Alright. Kita sambung tadi. Sebila tindakan terkawal, mesti melibatkan otak. So, di mana ada rangsangan, akan diterima ataupun dikesan oleh reseptor ataupun deria, reseptor. Kemudian dia akan hantar maklumat itu melalui impuls. Okay, dihantar semua maklumat ke impuls. Siapa nak proses maklumat tu? So, R ini adalah otak. Okay, kalau ada terkawal, mesti ada otak. So, jawapannya adalah C. Okay, nombor 9. Raja di bawah menunjukkan laluan impuls suatu tindakan. Okay, impuls suatu tindakan. So, dia punya peta alih, ada reseptor, terus pergi kepada saraf tunjang dan terus pergi kepada tindak balas ataupun gerak balas yang berlaku. Maksudnya dekat sini, dia tidak melalui otak. So, antara tindakan berikut yang manakah akan melalui laluan impuls yang sama? Okey. Daripada reseptor, ada rangsangan, terus pergi kepada saraf tunjang untuk memberi tindak balas berlaku. So, antara jawapan A, B, C dan D adalah sentakan lutut. Okay, dia macam tindakan refleks lah. Refleks. Okay, 10. Antara berikut yang manakah merupakan tindakan terkawal? Maksudnya, kita boleh pilih. Kita boleh pilih. Boleh fikir ataupun kita buatnya secara sedar. Okay, antara berikut yang manakah merupakan tindakan terkawal? Adakah dia terjantung, berpeluh, bercakap ataupun peristalsis? Okay, so jawapan yang paling tepat adalah bercakap. Kita ada pilihan sama ada kita nak bercakap ataupun nak berdiam diri. Okey, dah settle soalan, 10 soalan objektif. Cikgu nak semak dengan awak lah. Soalan ni awak dapat ke? Yang soalan 11?
Cikgu tak ada hard copy yang awak punya modul. Soalan 11 ni ada tak sekali? Tak ada cikgu. Tak ada. So cikgu ingat tak ada. So, dia punya hard copy tak cukup untuk cikgu ambil. Okay, soalan seterusnya. Soalan pasal apa eh? 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Rangsangan dan gerak balas. Yang ni Ha. Okey. So ini melibatkan struktur yang ada, inilah dia punya deria. Deria yang ada pada badan manusia. So kita ada deria mata, kita ada deria apa ni? Pendengaran, penglihatan. Okey. Kita terus pergi kepada perbincangan soalan. Ni ada soalan latihan 4. Ada juga ada. Okey. So soalan latihan 4, soalan 1, nyatakan maksud. So dia sebenarnya berkaitan dengan soalan yang tadi lah kalau awak dah faham. So soalan A, apa maksud receptor? Okay, ataupun kita ingat balik receptionist atau orang pertama yang akan menerima tetamu kalau di mana-mana kaunter. So receptor adalah sel deria yang terdapat dalam organ deria yang boleh mengesan rangsangan. Hanya dia sahaja orang pertama yang akan dapat mengesan rangsangan. Okey, sel deria. Kena ada kata kunci dia, sel deria yang boleh mengesan rangsangan. So ada dua kata kunci perkataan ni dah kira tepat. Okey, soalan B, effector. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris effect maksud dia kesan. Okey, organ yang bergerak balas terhadap rangsangan otot dan juga kelenjar. Okey, organ yang bergerak balas terhadap rangsangan. So biasanya kena ada kata kunci dia, bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, kata kunci dia bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, soalan nombor 2. Namakan 3 lapisan utama mata. So yang pertama sklera, koroid dan retina. Okey, so soalan nombor 3 awak boleh berpandukan nota ringkas yang cikgu bagi. Iris untuk mengawal saiz pupil ataupun anak mata. Pupil pula adalah untuk mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina untuk mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Koroid untuk mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. So jawapan-jawapan ni awak boleh rujuk balik dekat nota padat yang cikgu sediakan dekat atas tu. Okey, nombor 4. Apakah perbezaan antara sel rod dan sel kon? Yang ini memang soalan yang paling famous yang biasanya ditanya di soal dalam ujian. Apa beza di antara sel rod dan sel kon yang terdapat dalam retina? So sel rod dia peka kepada keamatan cahaya. Biasanya kata kunci dia peka kepada keamatan cahaya. Dapat 1 markah. Kalau sel retina lebih kepada warna cahaya. Okey, kalau tak ada jawapan ataupun ayat dekat belakang ni pun dah kira diterima lah. Okey. Rod kepada keamatan cahaya, retina peka kepada warna cahaya. Ini adalah contoh soalan berbentuk PT3. Dia bagi satu peta alih. Biasanya ni dalam soalan bahagian B. Okey, sama ada dia bagi pilihan jawapan
Sama ada dia minta awak suai padankan, jarang-jarang sekali dia minta awak isilah. Okay, biasa bahagian B dia bagi pilihan jawapan ataupun dia minta awak suai padankan atau mungkin jadi boleh bentuk teka silang kata. Okay, rajah menunjukkan laluan cahaya yang memasuki mata. So memang kena hafal lah dia punya laluan. So P adalah pupil, Q adalah retina. Okay, P adalah pupil, Q adalah retina. So bahagian B, lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. So bahagian B1, yang peka kepada cahaya adalah bintik kuning atau fotoreseptor. Manakala bahagian mata yang tidak peka cahaya ialah bintik buta. Dah nama tidak peka cahaya, so senang ingat dia adalah buta. Okay, tidak peka. Buta. Alright. Soalan ni ada? Tak ada. Tak ada. Okay, next. Kalau tak ada, next. Ni pun ada? Tak Itu ada. pun tak ada. Ada. Next apa next? Soalan apa dia tanya? Sampai telinga. Sampai telinga. Okey, okey. Telinga. Ni semua contoh soalan PD3 ni. Okey, ni So, struktur telinga. Biasanya dalam soalan telinga, dia soalan paling famous, dia akan tanya apakah struktur yang tidak berkaitan dengan pendengaran manusia. Itu yang masalah famous lah. Sama dalam soalan bahagian A ataupun bahagian B. Okay, kita pergi kepada latihan 6. Namakan 3 bahagian utama telinga. Okay, so ada dekat luar, telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. Okay, telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Okay, soalan nombor 2. Nyatakan fungsi gegendang telinga. So dia tanya 1 gegendang, 2 osikel dan ketiga cochlea. So gegendang telinga, awak ingat gendang. Sebila awak ketuk, dia akan menghasilkan getaran atau gegar kan. Bila ketuk gendang, dia akan bergegar. So maksudnya dia menghasilkan getaran apabila terkena gelombang bunyi. Osikel memperkuatkan getaran bunyi kira-kira 20 kali ganda. Awak jawab sekat sini pun cukup. Memperkuatkan getaran bunyi. Cochlea mengesan dan menukar getaran bunyi. Okey, awak jawab ada kata kunci menukar getaran bunyi kepada impuls saraf pun sudah memadai. Soalan nombor 3, berikan 2 fungsi utama telinga. Okey, 2 fungsi utama telinga. So, 1 untuk pendengaran lah, untuk kita dengar. Dan 1 lagi untuk keseimbangan badan. Okey, nombor 4. Berikan 2 struktur telinga yang tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Okey, 2 struktur telinga yang tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran iaitu salur separuh bulat dan juga tiub eustachio. Okey, kedua-dua struktur telinga ni lebih kepada dalam fungsi dia untuk keseimbangan badan. Okay, contoh soalan PD3. Raja di bawah menunjukkan struktur telinga manusia. Biasanya dia suruh labelkan lah.
Diselabelkan tandakan betul pada huruf yang betul untuk menunjukkan struktur telinga yang terlibat dengan pendengaran. Okay. So, dia adalah A dengan C. Okay. Cochlea dengan gegendang telinga. Tandakan betul pada fungsi bahagian berlabel C. Mana C? Ha, ni C. Siput ataupun kita panggil dia cochlea. So, dia berfungsi menukarkan getaran kepada impuls saraf. Okay, raja di bawah menunjukkan mekanisme pendengaran daripada rangsangan bunyi yang dapat daripada luar ditangkap oleh cuping telinga, dia masuk dekat salur telinga, kemudian dia akan langgar dia punya gegendang telinga. Gegendang telinga ni akan bergetar, dum dum dum. Kemudian dia akan pergi kepada P, Q, cochlea, R, kemudian dihantar kepada otak untuk diproses. Apakah jenis tindak balas yang akan berlaku? Okay, soalannya. Okay, ini bahagian B lah. Bahagian B biasanya dia akan tanya padankan bahagian P, Q dan R dengan namanya. Lepas sampai dekat gegendang telinga, apa yang berlaku? So P dia akan hantar kepada ossicle. Okay. Q, ya. Yang ni tak ada. Air ke tak ada? Okay, yang ni tak ada, cikgu terang je. Tak apa. So Q adalah tingkat bujur dan R adalah saraf auditori. Okay, tak ada, tak apa. Okay, next. Ni ada. Sampai hidung terus je. Sampai hidung. Oh, okay, okay. Sampai hidung. Ini pun soalan PT3 tahun 2017 kalau tak silap. Ni soalan PT3 betul lah ni. Ini pun soalan PT3 sebenar. Okey, sampai hidung. So, ini adalah struktur hidung. Mana ada sel deria bau untuk menerima rangsangan yang diterima daripada persekitaran. Okey. Macam mana, apakah jenis rangsangan yang diterima oleh hidung? Iaitu bahan kimia yang ada di udara. Kalau telinga, bunyi. Tapi kalau hidung, bahan kimia yang ada di udara. Ini dia latihan 8. Okey, nombor 1. Namakan reseptor bagi bau. Ataupun namakan dia punya siapa yang akan terima bau. So, dia adalah sel deria bau. Nombor 2, di manakah kedudukan sel deria bau? So, sel deria bau dia ada ke atas ni lah hidung ni. Okay. Dia ada dekat bahagian ni. Nah, yang berjejari ni. Okay. Yang ada di bahagian atas rongga hidung. Apakah fungsi sel deria bau? Untuk mengesan bau dan menghasilkan impuls saraf. Dia dapat terima bau yang ada dalam bahan kimia di persekitaran. Kemudian dia akan hantarkan impuls saraf kepada otak lah. Nombor 4. Terangkan bagaimana bau dikesan. Macam mana bau? Kalau telinga tadi cikgu cakap telinga dikesan bunyi. Okay. Kalau apa lagi? Apa diri kita? Mata. Mata mungkin ada cahaya, dia punya rangsangan. Tapi kalau bau, bagaimana bau dikesan? Dia dikesan oleh bahan kimia di udara. Akan memasuki rongga hidung melalui lubang hidung. Okay.
Poin yang kedua, bahan kimia yang ada dalam udara, dia akan melarut dalam mucus. Ini pentingnya kena ada mucus. Maksudnya hidung awak kena sentiasa lembab untuk dia melarut dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Kalau kita punya lubang hidung kering, dia agak kurang efektif lah untuk dia melarut dan memberi rangsangan. Dia memberi maklumat melalui impuls. So mucus ni sangat-sangat penting. Maksudnya kelembapan yang sesuai. Kalau mucus yang terlebih juga tak boleh. Sebab bila mucus terlalu tebal akan menutup sel deria bau, menghalang daripada sel deria bau untuk membaca ataupun mentafsir apa sahaja rangsangan yang diterima. Okey, poin yang ketiga, impuls saraf dihantar ke otak. Confirm lah semua maklumat akan dihantar ke otak melalui saraf olfaktori. Di mana otak akan mentafsir maklumat sebagai bau. Okey, otak akan bagi tahu maklumat tu sama ada bau busuk ataupun bau apa-apalah. Okey. Ini dia tak soalan ni? Ada. Okey, soalan nombor 5. Kenapa penting sangat ni? Apakah kepentingan deria bau kepada kita apabila berada dalam makmal sains? Dalam makmal sains ke, dekat dapur ke, dua tempat ni memang sama. Kenapa pentingnya deria bau? Sebab deria bau dapat dapat membau bahan kimia. Kalau dekat dapur dapat bau makanan, dapat bau hangus ke, jenis makanan tu elok ke tak elok ke, bau busuk. Sama je makmal sains ke dekat dapur, benda yang lebih kurang samalah. Di mana deria bau dapat membantu kita mengesan bahaya. Kalau makmal sains, bahaya yang mungkin berlaku di dalam makmal sains. Contohnya, kita dapat mengesan kehadiran gas yang berbahaya seperti klorin dan amonia melalui bau. Kalau dekat dapur, nak mengesan kebocoran gas. Benda yang sama. Kalau kita tak boleh bau, apa yang berlaku? Kalau ada gas yang beracun, kita tak boleh kesan bau, dia boleh menyebabkan kemudaratan kepada kita sama ada pengsan ataupun mati. Nombor 6. Mengapakah anjing dalam unit polis dapat dilatih untuk mengesan kehadiran dadah yang tersimpan di dalam beg? So haiwan tak sama dengan manusia, dia punya tahap deria bau. So anjing mempunyai deria bau yang sangat peka kerana mempunyai sel deria bau yang lebih banyak daripada manusia. Kalau kita dah buat latihan sebelum ni, apakah faktor-faktor kepekaan kulit? Dia ada dua. Faktor kepekaan kulit sama ada sel epidermis tu nipis ataupun jumlah sel reseptor yang banyak. So dekat sini, beza anjing dengan manusia sebab anjing mempunyai sel deria bau yang lagi banyak. Maksudnya dia ada askar-askar yang ada dalam hidung anjing ni lebih banyak berbanding manusia untuk mengesan bau yang ada pada dadah tu lah. Dia dah train. Bau ni bau dadah. So anjing tu memang dah terbiasa lah. Memang dah dilatih sebegitu. Supaya lebih cekap mengesan daripada manusia. Okey. Ni ada. Berangkai cadangan bagaimana hidung dan deria bau anda dapat dilindungi. Okay, ni biasa soalan bahagian C lah. Struktur bahagian C, dia akan bagi ayat. Dia ada bagi hint sebenarnya kalau dalam ni. Okay, dia cerita hidung adalah organ deria. Lubang hidung ialah dua lubang yang pada hidung kita yang terbuka dipanggil rongga hidung. Rongga mempunyai cecair melekit ataupun mucus untuk melembabkan udara memasuki hidung. Apabila gas memasuki hidung melalui rongga hidung, gas akan melarut dalam mucus dan merangsang sel deria untuk dihantar kepada otak
untuk diproses dan ditafsir. Okey. Soalannya, terangkan cadangan bagaimana hidung dan deria bau anda dapat dilindungi. Ini biasanya soalan kebat lah, boleh tembak je. Apa yang awak rasa sesuai. Macam mana kita nak cover hidung kita supaya daripada rosak ke, daripada mudarat. So, antara cadangan dia adalah menggunakan topeng muka. Yang kedua, melindungi hidung daripada habuk dan menghidu bahan kimia yang berbahaya. Okay. Kalau kita terdedah kepada habuk dan bahan kimia yang berbahaya, dia mungkin boleh merosakkan kita punya reseptor bau. So, kita kena jagalah. So, sekali dah rosak, sekali dah tak boleh bau, sampai selama-lamanya. C. Seseorang yang menghidap selsema mempunyai deria bau yang lemah. Macam cikgu sekarang ni lah, selsema. Tak boleh bau benda-benda yang benda-benda kuat, kita boleh bau biasa-biasa je. Okay. Terangkan dengan alasan. Ini pun soalan famous dalam BT3. Kenapa orang selsema dia bau tak bau je. So kalau dia makan pun rasa tak rasa je dia punya makanan. Okay, alasannya adalah mukus yang berlebihan terhasil apabila seseorang menghidap selsema. Okay, semasa selsema dia akan jadi ada lendir yang berlebihan ataupun mukus yang berlebihan. Mukus ni buat apa? Okay, baru kita dah dapat poin seterusnya. Mukus yang berlebihan ini akan menghalang reseptor daripada dirangsang oleh bahan kimia dalam udara yang memasuki rongga hidung. Bila dah tebal sangat, dia akan tutup. Ni kan kita punya reseptor bau. So, bila terlalu tebal, dia akan menghalang reseptor ni daripada dirangsang oleh bahan kimia. Okay, dapat 2 markah. Okay, next. Lidah. So, lidah untuk soalan ni, awak kena hafal kedudukan di mana masin, di mana pahit, di mana manis. Tu biasa yang ditanya pada soalan lah. Kalau untuk lidah. Sama macam bau tadi, antara rangsangan yang diterima adalah dalam bentuk bahan kimia. Okay, soalan 10. Namakan organ deria rasa. Okay, organ maksudnya apa saja anggota badan manusia yang berkaitan dengan deria rasa. So, jawapannya adalah lidah. Nombor 2, di manakah lokasi reseptor rasa? Okay, reseptor rasa ni ada dekat mana? Tunas-tunas rasa tu ada dekat mana? Okay, ni dia punya struktur yang ada pada lidah. Atas kita punya permukaan lidah ni sebenarnya ada bintik-bintik kecil lah. Di mana bintik-bintik kecil itulah dinamakan sebagai papila. Okay, papila ni ada punya titik rangsangan lah, titik rangsangan yang ada pada lidah. Di mana lokasi reseptor rasa? Pada permukaan papila. Bukan atas lidah. Okay. Kalau jawab atas lidah, jawapannya adalah salah. So, kena jawab pada permukaan papila. Nombor 3. Nyatakan 5 jenis rasa yang boleh dikesan oleh reseptor rasa. Manis, masin, masam, pahit dan umami. Okay, nombor 4. Terangkan bagaimana rasa dikesan. Okay, sama macam hidung, sama macam telinga, dia kena ada dia punya peta alih ataupun laluan-laluan yang perlu dia lalui untuk dikesan, kemudian boleh berlaku tindak balas yang sesuai. So, terangkan bagaimana rasa dikesan. Macam mana dia dapat detect rasa? Okay, so rangsangan yang diterima adalah daripada bahan kimia.
Okay, bahan kimia yang ada dalam makanan dia akan melarut dalam air liur. Sebab itulah kita punya lidah, kita punya mulut tak pernah kering. Sebab sama macam hidung tadi, hidung pun kena ada sedikit kelembapan di mana segala bahan kimia yang ada dalam persekitaran boleh melarut dalam kelembapan tersebut. So dalam kes ni, kalau di lidah, dia boleh melarut dalam air liur. Kalau hidung, dia ada mucus. Kalau di lidah, kita ada air liur. Okey, bahan kimia terlarut dia akan meresap ke dalam tunas rasa dan merangsang reseptor rasa untuk menghasilkan impuls saraf. Dia akan hantarkan maklumat melalui impuls saraf, kemudian dia akan hantar ke otak untuk diproses ataupun ditafsir sebagai rasa. Maksudnya otak akan tafsirlah. Ini rasa masin, rasa pahit, rasa manis ataupun rasa umami. Okay, mesti akan lalu otak untuk dia proses semua maklumat yang diterima daripada reseptor rasa. Ini adalah contoh soalan struktur bahagian B. Okay, bahagian B. Ini ada ke? Ada. Ada, okay. So, bahagian B biasanya soalan bentuk macam ni lah. Okay, kita boleh merasa makanan kerana lidah mempunyai kira-kira 10,000 tunas rasa. Okay, secara umumnya lidah kita boleh mengesan 4 jenis rasa lah. Ini yang basic. Pahit, manis, masam, masin. Okay. Awak kena hafal di mana kedudukan masin, manis, pahit. So, kalau dekat soalan ni, tandakan betul pada kedudukan rasa yang betul. So, kalau kat sini, pahit dengan masam saja yang betul. Okay. Pahit betul, masam betul. Okay, nombor 2. Raja di bawah menunjukkan rasa 2 makanan. Antara berikut, yang manakah rasa makanan yang betul? Okay, tulis ya atau tidak sahaja dalam petak yang disediakan. Adakah lemon ni rasa manis? Tidak. Adakah coklat ni rasa manis? Ya. Mengapakah makanan yang kering tidak dapat dikesan dengan baik oleh lidah? Sama macam hidung je tadi. Kenapa makanan yang kering tidak dapat dikesan dengan baik oleh lidah? Tulis betul atau salah bagi pernyataan dengan sebab yang berkaitan. Bahan kimia dalam makanan perlu larut dalam air liur untuk merangsang tunas rasa. Okey, betul bahan kimia dia kena larut dulu dalam air liur, baru dia dapat rangsangan yang sesuai untuk dihantar kepada otak untuk diproses. Bahan kimia dalam makanan tidak perlu larut. So, kata kuncinya kat sini pun dah salah. Okay. Bahan kimia makanan tidak perlu larut adalah salah. Okay, next, kulit. So, dia ada pelbagai reseptor yang struktur yang berbeza untuk fungsi yang berbeza. Okay, so kalau kulit yang paling luas sekali dia ada epidermis. Paling luas sekali lah. Okay, baru dia ada lapisan tebal, kita panggil lapisan dermis. Okay, latihan 12. Namakan 3 lapisan utama kulit. So, lapisan pertama adalah epidermis. Lapisan kedua adalah dermis. Dan lapisan ketiga adalah lemak. Raja di bawah menunjukkan struktur kulit manusia. X adalah reseptor sentuh,
Y adalah reseptor sakit. Okey, soalan 3. Namakan reseptor yang terdapat dalam kulit dan nyatakan fungsinya. So, reseptor sakit untuk mengesan kesakitan. Reseptor sentuhan mengesan sentuhan pada kulit. Sejuk, haba kalau ada panas. Tekanan untuk mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. Okey, soalan 4. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit. Bilangan reseptor. Semakin banyak bilangan reseptor, semakin rapat dia punya kedudukan reseptor, semakin tinggi tahap kepekaan kulit. Semakin tebal epidermis kulit, apa yang berlaku? Mana lagi peka? Epidermis nipis ke epidermis tebal? Epidermis. Epidermis nipis. Okay, semakin nipis lagi peka lah, lagi terasa kita punya kesan yang diterima oleh kulit. Okay, soalan last. Soalan last sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini. Jelaskan mengapa hujung jari dan bukan tapak tangan digunakan untuk mengesan simbol Braille. Kenapa orang buta dia baca dengan hujung jari tapi tak baca dengan tapak tangan? Okay, disebabkan oleh hujung jari mempunyai kepekaan yang lebih tinggi berbanding tapak tangan kerana berbalik kepada faktor tadi, mempunyai bilangan reseptor yang lagi banyak. Okay, hujung jari mempunyai kepekaan yang lebih tinggi berbanding tapak tangan. Kat sini biasanya dia akan bagi satu markah. Bagi dia alasan kenapa. Kerana mempunyai bilangan reseptor yang banyak. Cukup 2 markah. Okay. Okay, setakat ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Okay, tak ada. Okay, kepada pelajar yang masuk lambat tadi, jangan lupa untuk isikan kehadiran. Okay, minggu depan kita akan, cikgu nak tengoklah apa hasil yang awak buat daripada model simulasi yang cikgu minta awak sediakan semasa PDP semalam. Okay, dah siap, dah cuba buat, ambil gambar ataupun kalau boleh ambil video macam mana awak boleh hasilkan balon tu mengembang atau menguncup. Okay, upload saja pada Google Form yang cikgu sediakan dalam grup WhatsApp. Alright, kalau tak ada soalan, cikgu rasa itu saja. Lepas tu awak boleh sambung, siapkan modul ni sampai habislah sebab kena hantar pada awal bulan 3. Awal bulan 3 awak akan kena hantar modul ni dan